Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi dan selamat datang ke Peachtree Cafe Morning Show. Selamat pagi Geshe Michael dan terima kasih kerana sudi menjemput kami ke rancangan hari ini. Selamat pagi Seiji. Saya Nur. Gembira dapat bersama anda pada pagi ini sambil minum teh. Kami harap anda juga nikmati sarapan pagi sementara dengar perbualan kami. Marilah kami mula dengan soalan menarik yang sentiasa timbul di minda kami yang mula-mula kenali sistem benih ini. Marilah kita dengar bersama-sama. Soalan ini dari Jasmine dari China. Hello Geshe Michael, saya Jasmine dari China. Saya ada satu soalan. Saya telah guna sistem Diamond Cutter selama lebih kurang setahun. Semakin saya amalkannya, semakin dapati dalam diri saya tak percayainya. Ini sangat merunsingkan saya. Bolehkah anda beri petunjuk kepada saya? Terima kasih. Wow, terima kasih Jasmine atas soalan anda. Saya dapat lihat soalan penting yang baik di mana dia telah gunakan sistem ini selama setahun dan cuba belajar lebih mendalam lagi. Pertama sekali saya dengar soalan ini, saya rasa tak. Tapi kemudian saya sedar ini yang bagus kerana kami nak amalan ini bawa hasil yang meyakinkan diri tentang sistem ni. Saya rasa soalan anda ada dua bahagian. Dia amalkan sistem ni selama setahun dan berhasil sedikit. Ni sudah sungguh hebat kan? Dan sekarang dia nak tahu bagaimana menanangi masalah tak percayai sistem ini. Jadi, apakah pendapat anda, Geshe Michael? Saya ada satu idea yang luar biasa. Tujuan meditasi ialah untuk belajar memantau minda kita sendiri. Lazimnya kami di dalam pemikiran. Kami sedang berfikir dan juga berada dalam proses pemikiran mendalam sehingga tak dapat memantau pemikiran diri sendiri. Jadi anda tahu, meditasi anda semakin bagus apabila anda sedar yang anda dapat dengar perbualan dalam hati. Maksudnya anda dah semakin maju dalam meditasi anda. Jadi pertama sekali saya nak kata Jasmine, anda dah tunjuk kemajuan tapi anda tak tahu tu. Ini kerana anda dapat teliti fikiran anda dan sedar akan perasaan ragu atas sistem ni. Minda ni bercakap, sistem ni mungkin tak berkesan. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana sudah dapat belajar dengan perbualan minda anda sendiri. Kedua, jika anda dapati pemikiran dulu anda kembali dan ia menjadi sukar untuk anda muat pemikiran sistem ni. Ini seperti ada dua sistem di dalam minda lalu mereka berlawan sikit. Geshe-lah, lazimnya sistem yang lama akan menang dan sistem yang baru akan kalah. Tapi, kata saya, Jasmine, jika anda dengar dua sistem bersuara di dalam minda anda dah tunjuk kemajuan yang bagus. Maka masalah anda ialah kemajuan. Ini kerana pertama, anda belajar memantau minda anda. Kedua, anda dah dapat bezakan antara satu sistem dengan sistem yang lama. Jadi anda dah capai 2/3 progres. Saya rasa ni pencapaian bagus kan? Apakah pendapat anda berdua tu? Saya nak tambah satu lagi. Sebelum tu, tahniah Jasmine. Saya rasa hal tersebut menunjukkan anda memiliki minda yang kritikal dan ia sesuatu yang hebat. Jika anda buta-buta percaya sistem ni kerana mereka beritahu anda, kerana anda juga seorang senang percayai sistem lain pada masa yang lain kan. Tapi hakikatnya anda jujur dengan diri anda sendiri. Dan di dalam sanubari anda masih tak percaya pada sistem ini oleh kerana minda kritikal anda tu. Ini agak penting untuk kejayaan anda. Maka jikalau mereka bertanya tentang sistem ni, saya akan jawab, sistem ni bukan sesuatu sistem kepercayaan.
Tak perlu percaya pada saya. Cubalah sendiri dan lihat hasilnya dalam hidup anda. Kemudian barulah buat kesimpulan anda sendiri. Jadi saya nak beritahu anda, hasilnya sungguh hebat. Dia telah membawa impact yang menajuk di dalam hidup saya. Tapi saya masih rajin mengamalkannya. Jadi anda dah ada hasil yang sangat baik, kan? Dan kalau seseorang datang dan dia kata tak berkesan, saya kata tak apa. Untuk saya, dia sangat berkesan untuk saya dan terus gunakannya. Jadi saya sangat gembira dan bangga dengan Jasmine kerana anda beritahu anda dah amalkan sistem DCI selama setahun. Saya nak mula dan henti di sini. Teruslah 4 langkah ni. Terus guna sistem ni, elakkan pemikiran percaya atau tak tu. Biar hasilnya yakinkan minda anda diri. Otak kita suka diyakinkan dengan hasil yang konkret. Jadi terus amalkanlah 4 langkah tu, berlatih prinsip-prinsip dan buat meditasi kopi serta elakkan fikiran yang perlu fikir percaya atau tidak tu. Hasil akan meyakinkan anda dan anda akan dapat jawapannya. Saya sangat suka anda kerana anda berlatih. Dan selain tu, cuba beri inspirasi kepada orang lain dengan hasil anda yang dapat tu. Kemudian lihat apa yang akan terjadi. Minda anda akan jadi lebih fleksibel untuk semua kebalangkalian. Sama ada minda pilih untuk percaya atau tak. Seperti yang dikatakan Seiji, tak semestinya kita percayainya. Hasillah yang akan galakkan anda lakukan lebih banyak. Jadi terus berlatih dan amalkan pelan 4 langkah tu lebih-lebih lagi. Anda tahu terdapat 4 falsafah sekolah kuno yang tertinggi dipanggil cara sederhana yang ada 2 bahagian juga. Bahagian tertinggi ni anda boleh panggil ia permulaan sekolah menyindir. Andai kata isteri cakap anda tak bersihkan bilik, jadi anda ajak isteri bersama bersihkan bilik setiap 10 minit sepanjang hari. Sebenarnya anda nak cakap tak perlu buat bersih bilik, tapi anda tak luahkan hati anda. Sebaliknya anda menyindir, beri jawapan yang menokok tambah. Jadi saya cadangkan Jasmine, jika nak berseronok dengan fikiran anda, beritahu minda anda seperti disebut dalam buku kuno tu yang diterjemah oleh Seiji macam ni. Cakap dengan minda anda, marilah kita lupakan sistem DCI, buatlah yang sebaliknya. Setiap kali nak sesuatu, marilah kita tipu seseorang atau perebut dari orang lain. Lupakanlah apa tu, bantu orang lain untuk dapat hasil yang bagus tu. Itu crazy. Marilah kita buat sesuatu yang bertentangan. Tipu seberapa ramai orang yang boleh. Marilah berbohong semasa berniaga. Jangan hiraukan kehendak orang lain tu pada hari ini. Lalu cuba rasa perasaan anda. Adakah berasa lebih selesa? Oh, itu sungguh luar biasa. Seiji, apa pendapat anda? Ada ide-ide anda? Saya berfikir secara terus terang, jika sistem ni tak berkesan untuk anda, tukarlah. Saya tak suka jika saya jumpa sesuatu dan kena ikut seperti awak kena buat ni, buat tu. Cuba cari sesuatu yang lain. Saya rasa cuba sesuatu yang masuk akal. Selepas cuba, akan rasa yakin dan tahu ia berhasil bila anda ada hasil daripada sistem ni. Seperti dikatakan, jika ni tak berkesan, cubalah yang lain. Kan lebih baik cuba sesuatu yang lain sama ada secara rambang atau dipilih oleh orang lain untuk anda. Atau yang ni
di mana anda boleh kawal apa yang anda terima. Anda hasilkan reality. Setakat ni dia kemungkinan hanya satu saja yang akan saya gunakan. Yang dua lagi tak boleh pakai. Saya tak berbuat apa-apa secara rambang atau orang pilih untuk saya. Jadi saya tak perlu buat apa-apa kerana apa yang saya buat pun hasilnya rambang. Saya tak pasti jugalah. Ya, sekali lagi pandangan yang sama, iaitu pilihan anda dalam sistem ni. Saya rasa teruskan setahun lagi agar dapat petunjuk di mana hasil yang dapat sama ada positif atau negatif, bukan secara rambang. Jika anda amalkan setahun dan dapat banyak hasil, jadi lebih baik kita reflect, merundung hal ni. Satu lagi saya nak kata ialah meditasi kopi. Saya sangat suka meditasi kopi. Saya suka imbas kembali, bergembira. Ajaran cara meditasi kopi pada tahap yang lebih mendalam ialah anda buat meditasi kopi atas hasil yang bagus. Senang kali kita fikir benih dah habis, tapi pada hakikatnya tidak. Apabila dapat hasil yang baik dari amalan 4 langkah, anda boleh aktifkan kembali lagi benih-benih itu dan buat hasilnya berulang-ulang. Ya, cuba faham hubungan kait antara kelakuan dengan hasil dengan jelas. Gunalah tempoh sebulan untuk buat uji kaji. Saya buat ni, saya dapat hasil ni. Mungkin hasil yang begini datang daripada tu. Lalu kita dapat yakinkan otak kita. Saya bermeditasi kerana Geshe-la mulakannya. Tapi amalan meditasi ni bukan buka minda agar lebih terbuka dan dengan idea-idea yang yakin ataupun tak yakin diri terhadap sistem ni. Tapi yang penting, yang paling utama ialah buat penilaian diri sendiri, Jasmine. Dan Geshe Michael, ada apa-apa nak tambah? Saya nak pergi dapat sesuatu dari bilik Dobby saya ke? Okey ya. Okey, jadi sementara tu jadi Jasmine, anda tahu, saya nak tambah sesuatu ya. Kami semua, jika kita benar-benar jujur, kita semua lakukan ni. Tapi kami belajar tentang sistem benih dan kita kata bahawa kita percaya. Tapi apa berlaku apabila kita balik rumah ialah seperti kisah terkenal dua suami di dapur. Seseorang itu marah kat kita dan kita rasa marah. Sedangkan kita semua telah dengar tentang kisah Pen. Kita semua fikir kita percaya, tapi mereka katakan bahawa walaupun kita mengajar kisah Pen, tapi kadang-kala kami fikirkan bahawa Pen itu masih datang dari Pen itu sendiri. Jadi adalah baik bahawa anda sedar dan bersikap jujur dengan diri sendiri. Melainkan jika anda tak lagi rasa marah, tiada fikiran negatif, emosi negatif, bila kita rasa marah, ia bermakna di dalam hati kita, kita sebenarnya tak percayai. Ini terjadi kepada semua orang. Saya fikir adalah baik untuk ingatkan, ia adalah satu proses di mana kita cuba berlawan dengan tanggapan yang tersembunyi dalam minda kita. Saya fikir kita patut bersabar. Bagi diri sikit masa lagi dan beritahu diri, lihat, ini adalah sangat suka. Mungkin satu percayaan yang paling mendalam yang kita ada. Jadi ia takkan dimusnahkan dalam 1 tahun dan ia mungkin ambil masa yang panjang ya. Ini adalah beg yang saya beli online. Sudah tentu ni adalah benih. Beg benih untuk halaman belakang rumah saya. Kami telah gali lubang, taburkan tahi kuda, banyak kemenyan di halaman belakang rumah kita, dan kami akan tanam ni. Ni untuk masak oatmeal, untuk makan. Semua ni berlaku tahun lalu. Kami tanam oat. Ini perlu banyak kerja kerana tanah di sini kurang subur. Ia adalah gurun.
ada banyak batu. Kami terpaksa terus menggali dan tabur tahi kuda di sana. Lepas tu kami taburkan benih dan hasilnya ialah lalang pula. Beberapa tumbuhan yang hodoh dan berduri. Tapi apa yang saya dan Veronica fikir, apa yang kami akan kata, kami pandang sesama satu sama lain lalu berkata, oh lihat berapa benih rumput berduri berada di sana sebelum kami tanam oat. Kami tak berkata, oh lihat, benih oat ni telah bertukar separuh proses dan menjadi rumput berduri. Bolehkah anda ubah benih ni kepada rumput berduri? Anda tahu kami tak berfikir demikian. Kami berfikir, oh kami telah tanam benih oat tapi mungkin ada beberapa benih yang lebih tua di tanah dan mereka tumbuh dulu. Jadi kami cabutlah mereka, benih oat masih ada di bawah yang akan tumbuh lalu kami nampak hasilnya. Jadi sama juga dengan hidup kita. Jika anda terus melakukan perkara yang baik untuk orang lain tapi tak dapat hasil yang anda mahu, hakikatnya bukan benih yang baik, hasilan sesuatu yang buruk. Ini kerana terdapat beberapa biji benih yang lebih tua di dalam tu means maksudnya tanah dalam bahasa Cina atau dalam minda kita. Jadi anda perlu cabut keluar rumput dan benih lama ni. Barulah tiba masa untuk benih yang baru. Benih-benih baru tu akan terus membesar. Tapi perlu masa yang lebih panjang. Jadi seperti yang dikata oleh Seiji, kesabaran adalah sangat penting. Saya nak ulang lagi apa yang disebut oleh anda berdua tadi ialah sukar untuk mengubah fikiran anda dalam satu hari, satu minggu atau satu tahun. Contohnya seluruh dunia berfikir persaingan tu adalah baik. Jika seorang daripada sejuta orang bertampil depan dan berkata tak, mari kita bantu orang lain, mari kita tak saling bersaing, sudah tentu dia cabar sejuta orang. Kan anda tahu seluruh internet, semua orang yang anda bertemu, mereka hanya saling bersaing. Anda pula seorang diri berbanding dengan sejuta orang yang cuba berubah. Jadi sudah tentulah ia perlu masa. Ada kesimpulan yang konkret untuk kami? Ya, Seiji? Ya, pertama, jangan kecewa dengan sesuatu yang bertentangan. Berpuas hati kerana anda ada ilmu seperti Geshe Michael kata, anda akan masuk ke bahagian yang dalam minda anda. Yang kedua, saya nak puji anda kerana berminda kritikal. Anda tak percayai sesuatu dengan buta-buta. Anda mengajinya. Saya rasa ini amat penting dalam sistem ini. Cuba dulu. Ya, tepat sekali. Jadikannya pengalaman anda, bersabar, jarakkan fikiran nak percaya atau tak, seperti eksperimen sains, buat baik dapat hasil sebegini. Jadi diri anda seperti seorang hakim untuk menentukan keberkesanan sistem ini. Minda kita suka ada bukti satu demi satu. Jadi pada masa yang sama, laksanakan tanaman benih dengan 4 langkah, iaitu amalan yang bagus dengan benih-benih yang baik. Buatlah eksperimen lalu berpengalaman sendiri agar anda jadi yakin. Sementara itu, jika anda ada apa-apa soalan, tinggalkan komen anda atau beritahu kami tentang pengalaman anda. Kami sedia bantu dengan pengalaman anda yang agak sukar tu. Geshe Michael, ada apa-apa nak tanya? Ada 3 perkara. Pertama, adakah soalan untuk Isnin? Ada. Mari tunjukkan dulu. Ya, soalan ni dari Kailing dari Malaysia.
Hai Geshi Michael, saya Kailing dari Malaysia. Soalan saya ialah, bapa saya dijangkiti diabetik yang mengakibatkan kemerosotan buah pinggan. Walaupun dia ambil perubatan, tapi dia enggan kawal pemakanannya. Dia juga buat perkara yang menjejaskan kesihatan diri. Kami telah nasihat dia banyak kali. Sebagai ahli keluarga, apa yang boleh kami buat agar bapa saya juga jaga kesihatannya dengan rela hati? Terima kasih. Soalan ini memang hebat. Bapa ni ada penyakit serius buah pinggan. Dia pula tak ikut diet yang betul. Kami akan jawab soalan ini pada hari Isnin. Kami ada dua pengumuman lagi. Yang pertama, mengenai penggal bulan Mei untuk College Sedona disebabkan oleh wabak virus dan bahaya terbang dari negara-negara lain serta nak lindungi nyawa pelajar-pelajar, kami batalkan program ni. Tapi program terjemahan bernama Mixed Nuts Translator Classes akan diteruskan. Kami panggil golongan ni sebagai kacang campur kerana kami sikit crazy lah. Kami ada 10 penterjemah belajar masa cara menterjemah buku-buku kuno. Ia amat seronok, hebat dan ceria. Anda akan hilang akal dalam 3 minit saja. 1 minit. Anda akan nikmatinya. Jika anda terkurung atau kuarantin di rumah, cubalah datang dengar kelas ini. Apa yang anda pelajari boleh digunakan dalam hidupan anda. Jika anda ingin daftar, inilah email. Alamat email. Hantar email kepada mixednutsclass@gmail.com. Kelas tersebut bertempoh dari 19 hari bulan Mei hingga 22 hari bulan Jun. Kelas mula awal pagi dan lewat malam masa Amerika agar mereka di Asia dan Eropah dapat dengar. Dulu di monastery ada satu sistem di mana 1 hari dalam seminggu saya hadiri kelas senior untuk 1 jam. Pada ketika itu, saya hanya orang baru. Ini tradisi kami. Kami tak faham langsung apa yang mereka belajar. Tapi akan ubah minda anda. Sebab tu saya malu-alukan anda. Yang kedua, kami akan umum pemenang untuk pertandingan Spotify playlist ni. Seji belum. Untuk minggu pertama, kami ada 1 pendaftar kerana saya belum beritahu kamu semua. Geshi Michael ialah pemenang. Ya. Kami akan tampal link senarai playlist di Facebook dan YouTube. Seji akan bertanggungjawab untuk ni. Inilah senarai 1 jam yang saya gunakan untuk yoga saya. Saya mempersembahkan diri hadiah ni untuk minggu pertama. Tapi untuk minggu hadapan, anda kena hantar senarai lagu Sophie gemaran anda. Dalam apa-apa bahasa saja atau gaya muzik. Hanya hantarkannya ke alamat ni, musicmix@diamondcuterinstitute.com. Ciptakan senarai muzik anda di Spotify dan hantarkannya kepada kami. Kami akan dengar mereka. Saya janji untuk minggu depan pemenang bukan lagi Geshi Michael ya. Tanya Geshira kerana menang pertandingan untuk minggu pertama ya. Jangan lupa dengar pengumuman pemenang pada hari Jumaat minggu depan. Anda dapat dengar muzik pada hari Sabtu dan hari Ahad tu. Dan saya nak kata jika anda suka Peachtree Morning Show tapi sedang buat sesuatu seperti memandu, berjalan-jalan, kami ada podcast di Spotify untuk anda. Carilah Peachtree Morning Show atau imbas kod QR ni, ia akan bawa ke
Spotify podcast kami, iaitu Page 3 Morning Show. Selain itu, hantar soalan anda dalam 30 saat video ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Kami gembira menerima soalan-soalan anda. Pihak kami akan cuba jawab mereka. Ingat, sila hantarkan video dalam gaya selfie atau vertical. Kami akan cuba tonton semua mereka. Ya, terima kasih kepada Geshe Michael pagi ini. Terima kasih Seiji yang bersama saya. Terima kasih kalian yang tonton rancangan ini. Kami harap semoga-moga anda dapat hari Minggu yang hebat. Jumpa lagi. Terima kasih Seiji dan Nor. Sila datang lagi. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.